Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mahmudullahu jalla jalaluh, al-musla alaih Muhammadun wa aluh. In uridu ila al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت ربي سهلا. ربي يسر ولا تعسر يا كريم، ربي يسر ولا تعسر يا كريم، ربي يسر ولا تعسر يا كريم، ربي تمم بالخير. أما بعد. Kita sambung pada bab larangan meminum khamar, pada penghabisan penghujung daripada tajuk ataupun bab larangan minum khamar. Di dalam lain hadis disebutkan sesungguhnya dosa-dosa terletak di sebuah rumah, di sebuah gudang, dan kuncinya ialah minum khamar. Kalau boleh diumpamakan dosa itu duduk dalam sebuah rumah, duduk dalam sebuah tempat yang besar, gudang umpamanya, anak kunci dia ialah minum khamar. Dia sebut hari itu kita masih dalam topik bincangkan khamar ataupun arak itu ummul khaba'ith, ibu kepada segala kejahatan. Maka dia kata bolehlah kalau nak umpamakan dosa itu duduk dalam sebuah rumah, dalam sebuah bilik, dalam tempat yang berkunci, maka anak kuncinya ialah minum khamar. Yakni siapa yang minum khamar, minum arak, bererti telah membuka untuk dirinya pintu-pintu dosa yang lain seluas-luasnya. Seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, siapa yang mengawinkan saudara atau putera-puterinya, dikawinkan adik-beradik dia ataupun dia kawinkan anak dia pada seorang peminum arak, yakni pemabuk, maka sama dengan menjerumuskannya kepada zina. Sebab seorang jika mabuk, biasa keluar daripada mulutnya kata-kata seperti talak, lalu masih dikumpuli dicampuri isteri tadi, dan ia bererti zina. Orang minum arak ni otak dia pun kadang dah tak betul. Kadang diceraikan bini pagi petang dia ambil balik, pagi cerai petang ambil balik. Maksudnya kadang-kadang rumah tangga orang minum khamar ni sudah dah tak tentu arah, tak tentu hala. Maka khamar itu sama dengan berhala, dia kata. Arak itu sama macam berhala umpamanya, kata pengarang. Sebab Allah telah menyebut keduanya dengan kalimah rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ayat itu disebaris. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ayat itu dia betul-betul. Innamal khamru, sungguhnya arak, wal maisir judi, wal azlam berhala. Ayat itu sebaris. Rijsun daripada perkara-perkara yang keji, min amali syaitan daripada perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhkan dia, disebaris. Maka dia kata dosa itu umpama sama macam dosa orang yang kufur, orang yang menyembah berhala dan sebagainya. Abdullah ibn Mas'ud berkata bahawa orang yang minum khamar siang hari, maka bererti ia syirik sehingga petang harinya. Kalau dia minum pada pagi-pagi harinya, maka dia telah melakukan syirik sehingga hari senja. Dan siapa yang minum pada petang harinya, minum pada waktu senjanya, maka dia telah syirik hingga ke subuh. Juga ia berkata, jika peminum arak itu mati, maka kuburlah ia, dan tahanlah aku, kemudian kamu gali kembali kubur itu. Jika kamu tidak mendapatkannya berpaling daripada kiblat, maka bunuhlah aku. Siapa kata ni? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang faqih, seorang yang alim, seorang yang mahir dalam ilmu fiqh. Abdullah ibn Mas'ud, dia kata apa? Dia kata, aku sanggup bagi deposit kat engkau. Apa deposit? Aku bagi cagaran. Cagaran apa? Nyawa aku bagi cagaran.
Kalau orang yang mati dikarenakan arak, mati dikarenakan mabuk, dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, kau tanamlah dia. Lepas tanam tu kau gali balik. Aku bagi garanti dengan nyawa aku sebagai jaminan, mayatnya akan terlentang balik. Jenazah itu akan terlentang, dia kata. Tunjuk tanda apa tuan-tuan? Tanda itu merupakan satu daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nescaya dia akan berpaling daripada kiblat. Kalau tak betul-betul ikut kiblat, kau bumi. Deposit dia, cagaran dia, nyawa aku. Tak percaya, kau gali balik. Nescaya dia akan terlentang balik. Akan berpaling daripada kiblat, ke bawah ke atas ke belakang ke. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Tapi Abdullah ibn Mas'ud, seorang Nabi, seorang sahabat Nabi yang paling rapat, antara yang hampir dengan Nabi SAW, berani disebut kata-kata yang begitu, menunjukkan betapa besar dan dahsyatnya. Kerana sahabat lebih mengerti dan lebih faham hadis daripada kita, lebih mengerti Al-Quran daripada kita, kerana mereka dapat didikan langsung daripada Nabi SAW. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, Anas juga antara sahabat yang terkenal yang rapat dengan Rasulullah SAW. Anas seorang maula, budak jagaan Nabi SAW, anak angkat Nabi SAW, lagi khadam Nabi SAW. Dia kata apa? Rasulullah SAW bersabda, Allah telah mengutus sebagai petunjuk dan rahmat bagi seisi alam, untuk menghapuskan segala permainan seruling. Allah Ta'ala telah mengutuskan aku, kata Nabi SAW, sebagai petunjuk, sebagai pemberi hidayat dan membawa rahmat bagi seisi alam, dan aku diutuskan untuk menghapuskan segala permainan seruling. Apa maksudnya? Ada riwayat lain kata, aku diutuskan untuk menjahanamkan, membinasakan segala alat-alat muzik kamu. Apa maksud situ? Apakah semua alat muzik ni Islam tentang habis-habisan? Bukan. Yang dimaksudkan situ ialah alatan ataupun upacara-upacara ataupun perbuatan-perbuatan yang melalaikan orang daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada muzik-muzik, hiburan-hiburan, lahwan, keseronokan yang melalaikan manusia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruling adalah salah satu daripada alat yang ulama berbahaskan. Dia ni boleh bawa jiwa manusia ni, boleh mengelamun, boleh pergi begitu. Maka apakah semua pakat ulama mengatakan alat itu haram? Maka ada ulama yang mengambil faham daripada hadis Nabi SAW, mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan alat seruling itu apa-apa sahaja alat. Ada yang kata bertali, ada yang kata lubangnya lebih beratur, ada yang kata bertiup dan sebagainya. Itu tak jadi persoalan, itu perbahasan ulama. Yang jadi persoalannya, yang menjadi illahnya ialah lalai, leka, manusia lupa pada apa? Lupa pada Allah Ta'ala, lupa kepada hidup, lupa kepada kewajipan dan sebagainya. Itu yang paling penting, itu yang paling besar dalam persoalan muzik dan sebagainya. Dan kebiasaan jahiliyah dan berhala-berhala, dan hancurkan apa yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah. Apa yang biasa dilakukan jahiliyah? Bunuh anak, perdagangkan perempuan boleh ditukar sesuka hati mereka, boleh diperdagangkan, boleh dilacurkan, boleh makan riba, boleh menzalimi, menindas orang-orang yang berniaga, boleh ditindas. Itu jahiliyah. Maka aku diutuskan, kata Nabi SAW, untuk merubah itu. Dan berhala-berhala, menghapuskan segala berhala-berhala. Dan Tuhanku telah sumpah demi kemuliaannya, tiada seorang hamba pun, hamba Allah, yang minum khamar, minum arak di dunia ini, melainkan pasti Allah Ta'ala akan haramkan atasnya pada hari kiamat. Dan tiada seorang yang meninggalkannya, melainkan pasti Allah Ta'ala berinya minum daripada Hadratil Quddus. Orang yang minum arak di dunia, Allah Ta'ala bersumpah dengan diri, besok di akhirat manusia ini tidak akan dapat kenikmatan itu untuk sekalian kalinya dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditahan daripada mendapat nikmat itu besok di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang menahan dirinya daripada melakukan minum arak ini, pasti, kata Allah, aku akan berinya minum
daripada Hadratul Quddus, daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala akan berinya minum besok di akhirat. Aus bin Sam'an berkata, demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, dengan kebenaran, sungguh saya telah mendapatkan di dalam kitab Taurat tentang haramnya khamar dalam 25 kali, 25 ayat. Ancaman terhadap orang yang minum arak sudah selayaknya bagi Allah, bahawa tiada seorang hamba yang minum arak melainkan akan diberi minum oleh Allah Ta'ala daripada tinatul khabal, daripada darah campur dan nanah untuk ahli-ahli neraka. Ini resepi ataupun menu untuk orang yang minum arak di dunia ini. Pasti besok dalam neraka Allah Ta'ala akan diberi satu minuman, sejenis minuman yang dibuat daripada neraka, iaitu darah bercampur dengan nanah ahli neraka. Darah daripada mana datang darah? Darah daripada darah ahli neraka. Dan daripada mana datang nanah? Nanah daripada ahli neraka. Ini jus-jus daripada neraka diberi minum besok pada orang yang di dunia ini minum arak. Wal'iyadu billah. Malik meriwayatkan daripada Muhammad bin Munkadir berkata, pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan berfirman, di mana orang-orang yang telah menjauhkan, yakni membersihkan dirinya dan telinga mereka daripada semua permainan seruling syaitan. Ni seruling syaitan, Allah Ta'ala disebut kat situ, merujuk kepada alatan-alatan muzik yang melalaikan manusia, yang melekakan manusia, yang membuat manusia lupa kepada Allah Ta'ala, yang membuat manusia kadang-kadang dia tak jadi kerja, tuan-tuan. Zaman jahiliyah ada orang boleh duduk pagi sampai petang kerana nak mendengarkan syair, dengar hiburan-hiburan. Umat Muhammad SAW itu penyakit dia, kena hati-hati, jaga. Sebab umat-umat yang sebelumnya ada penyakit. Untuk umat ni sekian penyakit, untuk umat ni sekian penyakit. Umat Nabi Lut penyakit masalah seksual. Umat Nabi Ibrahim penyakit-penyakit sembahan-sembahan berhala, kepercayaan kepada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya pada api, percaya bulan, percaya pada matahari, percaya pada berhala dan sebagainya. Umat Nabi Isa dia dengan masalah-masalahnya. Umat Nabi Musa mereka sibuk dengan sihir-sihir, black magic. Itu zaman Nabi Musa AS, dia sibuk dengan itu. Adapun umat Muhammad SAW bersesuaian dengan umat ini, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran Al-Karim kerana umat Muhammad ini dia seronok, dia suka dengan syair, dia suka dengan syair, suka dengan lantunan-lantunan perkataan, bait-bait perkataan yang indah. Bukan saja Arab, kita kena faham dalam sirah ini menyebut syair, ini syair-syair Arab. Apakah orang Melayu terkecuali? Apakah orang putih terkecuali? Apakah orang Jawa terkecuali? Tidak, semua umat Muhammad kena penyakit ni. Apa penyakit dia? Penyakit dia suka dengan lahwan wa la'iba, suka kepada syair-syair, suka kepada muzik-muzik. Tak kira bangsa apa pun, tuan-tuan. Hari ni muzik pagi sampai ke petang. Tak cukup muzik dalam radio, dalam handphone muzik lagi. Dalam handphone dengar nak cakap dengan orang, dia nak tunggu. Sekarang ni dia ada apa, nak mana-mana nak telefon pun sekarang ni macam-macam. Telefon bank ke, nak telefon pejabat-pejabat kerajaan ni, sekarang dia ada one call center. Pun nak tunggu, nak sambung, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Kita nak telefon kawan, tak kira orang biasa, ustaz pun, lagu rock, tunggu nak bercakap, nak dapat bercakap ni, ding dong, ding dong, ding dong. Ada orang boleh duduk satu tempat sampai pagi, pada malam sampai pagi kerana muzik, seronok muzik. Ada orang dia modified kereta dia, ribu-ribu ringgit, masuk speaker, tak cukup speaker kereta, tambah lagi tong dekat belakang, bagi bunyi dia berbum bum bum. Duduk tepi laut, dia dengar muzik. Duduk rumah, kalau tak ada muzik, hari ni orang kata rumah macam rumah orang mati. Tak? Kalau kerja kahwin, orang kahwin ni kalau tak ada lagu, tak ada DJ, dia macam rumah orang mati, macam keduri orang mati. Sampai macam itu sekali. Kenapa? Kerana minat dan cenderung umat Muhammad SAW, dia cenderung kepada syair, cenderung kepada minat. Tak kira lah, lagu tu syair lah, lagu nyanyian-nyanyian itu syair, bait-bait perkataan yang dibuat, yang jenis minat 60-an dia 60-an, yang minat 70-an 70-an, tak kira. Bagai lapisan dalam kereta, buka ding dong ding dong ding dong.
Apakah kesemua muzik haram? Itu dibincangkan oleh ulama. Kalau muzik yang tidak melalaikan manusia daripada Allah Ta'ala, tak ada masalah. Orang dengar muzik makin ingat pada Allah Ta'ala, bagus. Orang dengar muzik makin ingat pada Rasulullah SAW, meleleh mata dia dengan Nabi SAW, tak ada masalah, teruskan. Orang gunakan alatan-alatan seperti duf, kata ulama. Duf apa dia? Gendang ataupun kompang untuk zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan kompang. Maka ulama kata yajuz syar'an, diharuskan pada syarak, harus. Maka ada setengah-setengah tarekat digunakan kompang, digunakan gendang untuk zikrullah dia. Itu tak ada masalah, kata ulama. Yang rosaknya bila manusia mendengar hiburan-hiburan, syair-syair ataupun nyanyian-nyanyian, menyebabkan manusia ni terus lalai. Ada yang kalau ada konsert dekat stadium, beli tiket ni daripada asal dah masuk dalam stadium, tak kisah semayang, tak kisah apa. Yang lelaki, yang perempuannya bersama-sama dia terkinja-kinja, dia duduk terlompat-lompat. Tak cukup hari ini dengan muzik itu seronok, muzik itu melalaikan, mereka tambahkan pula dengan arak. Nak bagi dia lagi syok, nak bagi dia lagi keras dia tadi. Nak lagi syok lagi, dia kata hari ni dia pakai pil pula. Dia ada ekstasinya, dia ada dadah itunya, dadah ininya, kerana nak menambahkan lagi yang mereka kata hiburan. Sedangkan itu hiburan yang melalaikan, hiburan yang sementara. Sebenarnya itu bukan hiburan, tapi itu sebenarnya kerosakan yang berlaku kepada mereka. Hiburan hati manusia, ketenangan jiwa manusia hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanyalah manusia yang cari hiburan selain daripada Allah Ta'ala, apakah mereka jumpa dengan kepuasan? Tak. Tuan tanyalah kawan-kawan yang jenis-jenis kaki kelab malam. Dia kata kalau tak pergi kelab malam ni hati rasa kosong. Tanya dia, sampai bila dia boleh bertahan macam itu? Dan sampai bila jiwa dia akan rasa penuh dan tenang? Apakah sampai satu masa dia akan naik jiwa dia, akan rasa seronok, akan rasa puas? Tak. Tidak akan ada rasa kepuasannya, dan dia tidak akan jumpa kebahagiaan pada akhirnya. Tak akan jumpa, melainkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan pemilik segala ketenangan, Tuhan pemilik segala kepuasan. Di sisi Allah lah segala-galanya. Manusia kena pulang balik kepada Allah, kena cari balik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman, merupakan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan kesemua orang-orang yang minum khamar dan sebagainya. Pemain-pemain strolling, demi di mana orang-orang yang telah menjauhkan, yakni membersihkan dirinya dan telinga mereka daripada semua permainan dan strolling syaitan, tempatkan mereka dalam kebun-kebun kasturi besok dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu memberitahu kepada malaikat, perdengarkan kepada mereka suara pujaan dan pujianku, dan beritahu kepada mereka tidak ada ketakutan ataupun kesedihan kepada mereka. Orang yang hari ini hidupnya dia mengelak daripada hiburan-hiburan syaitan, seruling-seruling syaitan ini, muzik-muzik yang syaitan, muzik-muzik yang membawa manusia kepada ke arah keras hatinya, gelap hatinya. Manusia itu dapat tahan di dunia, besok dalam syurga Allah Ta'ala dia ditempatkan dalam taman-taman kasturi, dan dia didendangkan, diperdengarkan dengan alunan-alunan yang khas Allah Ta'ala buatkan untuk mereka. Allah Ta'ala jadikan untuk mereka daripada puja dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara puji dan pujian, suara zikrullah yang mereka akan dengar di sana besok, dia akan melunakkan hati-hati mereka, akan melembutkan hati-hati mereka, akan memuaskan hati-hati mereka, dan akan membahagiakan mereka besok. Abu Wa'il daripada Syaqiq bin Salamah, bahawa ia dijemput walimatul urus. Tiba-tiba ia melihat di sana ada permainan dan nyanyian, maka langsung ia kembali, lalu berkata, saya telah mendengar Ibn Mas'ud berkata, sesungguhnya nyanyian itu menumbuhkan nifaq di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan biji-biji tanaman. Abu Wa'il daripada Syaqiq bin Salamah, dia kata Abu Wa'il ni
baru dia jemput pergi ke majlis kenduri. Walimah ni majlis kenduri kahwin. Bila sampai dia kata di sana ada permainan dan nyanyian, lahwan wa la'iba dipanggil bahasa Arab. Apa? Orang yang main-main muzik, dan ada di sana orang yang buat joget-joget, tari-tari. Ini biasalah, orang Melayu pun faham lah. Dia ada joget lambak, ada dondang sayang, ada main lagu tu, main lagu tu, ada joget-joget itu, joget ini kan. Dia ada dondang sayang, dia ada serampang laut lah, apa benda kan, macam-macam. Maka dia kata, Abu Wa'il bila dia dengar nyanyian dan permainan itu, maka langsung ia kembali, dia pulang. Dia tak jadi makan kat situ, dia dengar tu dia balik. Dia sampai majlis, tengok majlis tu ada benda yang macam itu, maka dia pun pulang balik. Maka orang tanya, kenapa tuan balik? Dia kata, aku telah dengar Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia sempat jumpa sahabat, dia ni tabi'in ya. Dia tabi'in. Dia sempat jumpa dengan Ibn Mas'ud, dia kata sesungguhnya nyanyian itu menumbuhkan nifaq, sifat-sifat munafik, benih-benih munafik dalam hati manusia, benih-benih keras hati, benih-benih paling tadah, benih-benih kita kata apa nama kita nak panggil, orang yang menjadi tali barut kepada syaitan. Orang yang munafik, nampak bermuka-muka dengan beriman, tapi dalam hatinya rosak, kosong, dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Dia kata ibarat macam tumbuhnya nifak itu dalam hati manusia, ibarat macam biji benih yang disiram dengan air. Maka dia tumbuh dengan cantik, tumbuh dengan subur. Apa yang subur, apa yang cantik itu? Benih munafik, benih nifaq dalam hati manusia. Apa yang dimaksudkan dia pergi walimatul urus, ada nyanyian sini, ialah nyanyian yang merosakkan, yang melalaikan, yang jauh daripada syariat. Kerana di sana ada hadis Nabi SAW bila Nabi hadir di sebuah rumah yang ada walimatul urus, rumah yang ada buat kenduri. Dan kenduri biasanya orang ni iklankan rumah dia bila ada kenduri ni, orang seronok. Ialah hari kahwin ni hari seronok. Tanyalah mana-mana orang pun yang kata kahwin tak seronok. Yang dah kahwin pun tanya, nak kahwin lagi? Nak kahwin lagi? Pasal seronoknya kahwin. Nak kompang lagi? Kompang lah. Maka bila Nabi sampai dekat situ, majlis tu majlis keramaian yang seronok, bila berlaku satu perkahwinan. Maka bila sampai Nabi SAW, mereka menghentikan apa sahaja aktiviti mereka, dan mereka menyandarkan kompang, duf mereka, kompang-kompang besar ni, satu alat kulit yang jadi mainan orang Arab, dia sandarkan pada dinding. Maka bila Nabi SAW sampai, orang semua senyap, buat diam, pasal Nabi ada. Maka mereka menghormati kehadiran Rasulullah, mereka semua berhenti. Bila berhenti, Nabi pun duduk dalam majlis tu. Nabi tunjuk pada alat yang disandarkan pada dinding tu. Nabi kata, kenapa tak dimain alat tu? Kenapa tak dipukul alat tu? Pukullah, kata Nabi. Alinu, mainkanlah permainan itu untuk mengiklankan perkahwinan Fulan bin Fulan ini, mengabarkan Fulan ni kahwin. Itu menjadi adat Arab untuk main kompang. Maka nampak di sana ada ruang yang Nabi buka dan ada ruang yang ditutup oleh syarak. Yang Nabi buka tadi ruang yang kecil, main kompang, apakah harus? Ya, pada syarak itu dibenarkan. Tak ada masalah nak bergendang, nak berkompang, rumah orang kahwin, tak masalah. Yang tak boleh, bila dah berkompang bergendang, tengah-tengah tu dia menari pula. Itu berat. Bila dah bergendang berkompang, dia joget lambak pula. Itu berat. Yang itu tak mau. Ada nyanyian-nyanyian yang lara. Maknanya nyanyian yang tidak bawa manusia kepada ingat pada Allah Ta'ala. Langsung tak ada apa, tak ada nilai, tidak ada apa-apa, langsung lara semata-mata. Maka itu diharamkan dalam Islam. Itu tidak dianjurkan dalam Islam. Kalau nyanyian-nyanyian membawa manusia ingat kepada Allah Ta'ala, itu diharuskan dalam Islam, itu dibenarkan dalam Islam. Dan satu riwayat lagi mengatakan, bila mana Nabi SAW sampai di sebuah majlis perkahwinan juga, ada di sana kalangan wanita-wanita. Ini ada hadis-hadis riwayat-riwayat yang tertentu. Di kalangan wanita-wanita yang sedang mendendangkan syair-syair, bait-bait syair.
Bila Nabi sampai, perempuan-perempuan ni menyanyikan satu bait syair yang memuji Nabi SAW di sebuah majlis. Maka bila selesai majlis, Nabi panggil perempuan-perempuan yang bernasyid lah, kita kata, yang bersyair ni panggil di sini. Aku tidak menghalang, kata Nabi SAW, untuk kamu buat bagian-bagian, cuba ubah perkataan bagian-bagian. Kerana wanita-wanita yang bersyair itu, dia memuji Nabi SAW dengan pujian yang keterlaluan, yang melampau sangat, lebih daripada yang sepatutnya. Maka Nabi tegur dia, suruh ubah lirik dia tu, ini bagian syair, bait-bait dia tu Nabi minta ubah. Maka di antara ulama yang membenarkan, membawa hujah hadis-hadis yang tadi, di antara ulama yang tidak membenarkan, antara ulama-ulama tasawuf yang syadid, yang tidak membenarkan, mereka menggunakan hujah-hujah yang antara yang kita baca 2-3 hujah tadi. Maka itu pertembungan antara ulama, persoalan yang kecil, tapi kesimpulannya, selagi mana dia membawa kepada ingat kepada Allah Ta'ala, tidak akan ada ulama yang keras menentang. Tapi kalau dia membawa kepada perkara yang lupa kepada Allah Ta'ala, dia melalaikan, dia hiburan semata-mata hanya untuk memenuhkan jiwa-jiwa manusia yang sementara ni, maka ulama kebanyakannya, majoriti di kalangan ulama tidak bersetuju dan sebagainya. Itu kita tuan-tuan boleh carilah hujah-hujah ulama yang berkait dengan perkara tersebut. Atha bin Asaib daripada Abdul Rahman bin As-Sulami berkata, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Syam, ada beberapa orang minum arak dan mereka berkata, ini halal bagi kami, sebab Allah Ta'ala berfirman, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu. Tidak ada dosa terhadap orang-orang yang beriman dan beramal saleh di dalam apa yang mereka makan. Diambil ayat daripada surah Al-Ma'idah. Dia kata orang beriman, orang beramal saleh ni tidak ada sekatan dalam apa makan. Nak makan-makan apa pun boleh makan. Maka Muawiyah segera mengutus surat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab ketika itu menjadi khalifah. Muawiyah menjadi gubernur di Syam, Umar menjadi khalifah, dan Umar duduk di Madinah. Lalu Umar menjawab surat Muawiyah supaya mengirimkan orang-orang itu ke Madinah sebelum mereka merosakkan orang-orang lain. Umar jawab surat tu, dia tak jawab dengan fatwa, dia tak jawab dengan jawapan. Dia kata tolong hantar orang-orang yang disebutkan tu, tolong hantar, postkan kat Madinah secepat mungkin sebelum dia merebak pada orang lain. Maka ketika telah tiba mereka di Madinah, maka Muawiyah bin Abi Sufyan, dia kumpulkan semua orang-orang yang berpendapat mengatakan arak tu halal. Dia berpandukan pada ayat dalam surah Al-Ma'idah, orang beriman, orang amal saleh ni tak ada sekatan daripada makanan-makanan mereka, nak makan apa makan. Maka Muawiyah mengutuskan mereka ke semua sekali ke Madinah. Maka ketika telah tiba di Madinatul Munawwarah, Umar mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah dengan mereka. Maka sahabat berkata, ya Amirul Mukminin, mereka telah menyalahgunakan ayat Allah dan membuat hukum yang tidak diizinkan oleh Allah, maka penggal sahaja leher mereka. Maka Umar bertanya kepada Ali ibn Abi Talib, bagaimana pendapatmu wahai Ali? Ingat, zaman Umar memerintah, Ali menjadi qudha, Ali menjadi hakim, ketua hakim negara. Ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Ali menjadi pemegang qudha, ketua hakim. Maka selesai bermusyawarah, majlis syura, ahli majlis syura meeting, mengatakan mereka ini menyelewengkan agama Allah, mereka menyalahgunakan ayat Allah, bunuh sahaja mereka. Maka Umar berpaling kepada Ali untuk meminta keputusan akhir kepada Ali, apa pendapatmu wahai Sayyidina Ali ibn Abi Talib? Maka jawab Ali, pendapat saya, engkau suruh mereka taubat. Jika tidak mahu taubat, maka penggallah leher mereka, dan bila mau bertaubat, maka hukumlah mereka dengan pukulan dera 80 kali. Maka Umar radhiyallahu anhu menyuruh mereka taubat. Lalu mereka taubat, maka dipukul mereka 80 kali. 80 kali itu datang daripada mana? 80 kali itu ta'zir daripada orang yang meminum arak. Dia kena hukuman dalam Islam 40 rotan.
Maka zaman Umar tambah lagi 40 jadi 80. Ini zaman Umar jadi 80 rotan, kerana itu ta'zir. Ta'zir adalah denda penambahan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhak, yang berkuasa pada ketika itu. Dia boleh kenakan apa-apa sahaja hukuman saman jalan raya hari ini. Tak ada dalam Quran. Ada dalam Quran? Tak ada dalam Quran. Saman double line, potong double line, tak ada dalam Quran. Tapi itu dipanggil ta'zir. Allah Ta'ala beri ruang kepada pemimpin-pemimpin Islam. Dia boleh buat hukum untuk menjaga kemaslahatan rakyat yang dipanggil ta'zir. Tapi mana yang hak Allah Ta'ala, dia tak boleh sentuh. Tapi yang lebih daripada itu, dia boleh laksanakan. Boleh guna apa-apa undang-undang yang dipikirkan baik untuk kemaslahatan manusia ataupun orang-orang di bawah pemerintahan mereka. Maka pendapat Sayyidina Ali, tuan-tuan nampak, berbeza dengan pendapat sahabat yang lain. Sahabat lain kata pegal dia terus, jangan bincang panjang, maksud pegal lagi. Tapi Ali, Nabi kata ana madinatul ilm. Walaupun hadis ini hadis yang dicabar, tapi kita boleh ambil pengajaran daripada hadis. Nabi kata ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku ni gedung ilmu, Ali babuha. Ali itu orang yang paling faham tentang ilmu yang kuat. Kau tanya Ali, kalau tak faham, besok Ali boleh jadi antara orang yang boleh jadi tempat rujuk. Ali seorang yang faqih, Ali yang ilmu fiqh dia hebat, ilmu tentang hukum hakam ni Ali juga hebat. Antaranya Muaz ibn Jabal, antaranya Abdullah ibn Umar. Ini antara sahabat-sahabat yang mahir tentang hukum. Maka Ali kata hukum dia sama macam orang murtad, suruh dia taubat dulu. Suruh dia taubat sebelum kita pancung leher dia, taubat. Maka semua mereka ni bertaubat, mengambil jalan taubat. Tuan-tuan, takkan ada manusia yang hidup dalam dunia ni nak kepala dipotong hidup-hidup. Semua akan bertaubat, akan kembali balik. Apa kesan dia? Kesan yang pertama, dia taubat, dia selamat. Kesan yang kedua, menjadikan hati dan jiwa-jiwa orang lain takut nak buat, nak ikut jejak yang demikian. Bimbang orang lain, dia akan rasa gerun nak buat perkara yang sama macam yang dia buat. Menyebabkan hati-hati manusia terhalang daripada nak melakukan perkara yang serupa. Allahu a'lam. Ikrimah daripada Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika turun ayat yang mengharamkan khamar, mengharamkan arak, sahabat bertanya, bagaimana keadaan kawan-kawan kami yang mati sedang mereka minum khamar? Maka turunlah ayat, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahum fima ta'imu. Tidak ada dosa terhadap orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam apa sahaja yang mereka makan, yakni sebelum diharamkan, sebelum turun ayat pengharaman makanan itu. Baru kena ayat tu nak guna. Ayat yang sama juga. Jawab macam mana? Bila ayat turun, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bila ayat pengharaman arak diturunkan oleh Allah Ta'ala, sahabat-sahabat bertanya, bagaimana hal dengan sahabat-sahabat kami yang Islam sebelum daripada kami, yang mereka mati dalam keadaan mereka ketika itu arak masih dihalalkan, arak masih dibenarkan. Bagaimana hal mereka? Maka boleh guna ayat ni. Orang yang beriman, beramal soleh, apa yang mereka makan yang dibenarkan pada agama, itu halal untuk mereka, tak ada masalah. Pada ketika itu ayat ni belum turun, maka ayat ini mansukh dengan datangnya ayat yang tadi, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita habis dalam bab berkenaan dengan arak, wal iyadzu billah.